ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat bersama kita berkumpul di surau kita. Dan akhir kita tambung pengajian kita dalam bab ahkamus solah, itulah wajibatus solah. Wajib sembahyang, maksudnya perkara yang disunahkan lah ya. Ini istilah dalam mazhab Hambali, saya dah huraikan gitu. Ataupun juga boleh disebut sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ditekankan lah ya. Baik, pertama ialah takbir intiqalat, kita dah huraikan gitu ya. Itulah takbir setiap kali kita melakukan pergerakan ketika solat ya, sama ada dalam rukun-rukun berdiri, itulah qiyam, rukuk dan i'tidal, ataupun rukun-rukun duduk seperti sujud, duduk antara dua sujud dan juga tasyahud ha? That mean bila kita bergerak aja kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ha? Dan antara hadis yang dijadikan sandaran bab ni ialah hadis yang famous itu, hadis Rifa'ah bin Rafi' dia akan dalam sahih dan Sunan Abi Daud, dan saya dah baca hadis tu ya, banyak kali baca hadis tu. Jadi kita Allahu Akbar lah ya. Dan tidak perlu digantikan dengan perkataan-perkataan yang lain. Allahu Akbar je, memang kita tak buat apa kan ya. Baik, yang kedua ialah sami Allahu liman hamidah. Semua pergerakan kita takbir Allahu Akbar, melainkan ketika kita bangun daripada rukuk kita kata sami Allahu liman hamidah. Sebab banyak Nabi mengajar para sahabatnya, termasuk hadis Rifa'ah bin Rafi' itu, bila bangun daripada rukuk saja kita kata, ataupun Nabi suruh kita kata, ataupun Nabi sendiri melakukannya, itulah Nabi berkata sami Allahu liman hamidah. Idza rafa'ta ra'saka minar ruku' faqul sami Allahu liman hamidah ya. Bila kamu bangun daripada rukuk kamu kata sami Allahu liman hamidah ya. Dalam hadis yang lain Sahih Muslim, Nabi kata idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Bila imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu katalah rabbana lakal hamdu ya. Jadi secara amnya kita kata sami Allahu liman hamidah ya. Mazhab Syafi'i tuan-tuan, bersendirian atau berjemaah memang digalakkan kita kata sami Allahu liman hamidah ya. Tapi sebagai ulama yang lain, sami Allahu liman hamidah hanya untuk imam, adapun makmum tidak disunahkan. Based on hadis tadilah, pasal Nabi kata idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, bila imam berkata sami Allahu liman hamidah, kamu yang kata rabbana lakal hamdu. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan sembahyang sebelah menyebelah dengan mungkin orang daripada luar negara yang lain-lain tu kan, dia tak kata sami Allahu liman hamidah, dia kata rabbana lakal hamdu saja bila dia berjemaah. Dan itu sebenarnya pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama kontemporer dalam buku-buku fiqh sunnah yang moden ya. Dan saya personally pun mengamalkannya. I mean, bila saya jadi makmum, saya hanya berkata rabbana lakal hamdu ya. Baik, tapi dua-dua applicable, dua-dua sunnah insya-Allah taala ya. Cuma hak ni melihat afdal begini, hak ni melihat afdal begini, itu saja ya. Baik, kemudian setelah kita kata sami Allahu liman hamidah, digalakkan juga kita kata rabbana lakal hamdu ya. Kita mazhab Syafi'i sunnah hayat, maksudnya ditekankan tapi kita tak baca tak apa, kerana hadis-hadis yang basic tentang sembahyang dan yang fundamental, benda ni semua Nabi tak ajar kan. Saya dah sebut itu kan, degree ataupun jenis-jenis kategori nah sembahyang ni ada 3. Pertama, sembahyang yang very basic, yang ada hak betul-betul rukun tu lah, hadis Al-Musi fi Salah, hadis Abdullah bin Zaid yang saya dah baca pada tuan-tuan dulu pekat awal dululah. Tu memang ada pergerakan saja. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Muzani ya, dia kata semayang-semayang ni
Antakula Allahu Akbar, summa qra bi Fatihatil Kitab, summa ka hatta tatma'inna raki'an, summa i'tadil hatta tatma'inna qa'iman, summa masjud hatta tatma'inna sajidan, summa irfa' rasaka minas sujud hatta tatma'inna qa'idan, summa masjud hatta tatma'inna sajidan, summa fa'al fi salatika zalika kulliha. Imam Syafi'i kata sembahyang ni awak takbir, kemudian awak baca Fatihah, kemudian awak rukuk tamanina, kemudian awak i'tidal tamanina, kemudian awak sujud tamanina, kemudian awak duduk atau sujud awak tamanina, kemudian awak sujud lagi sekali tamanina. Awak buat every rakaat macam tu, sahlah sembahyang awak. Kalau kita sembahyang macam tu tuan, saya ingat maghrib less than 2 minit kot, betul tak? Tapi sah, hak basic macam tu je. Bacaan-bacaan ni banyak yang tidak wajib, ya. Tapi mazhab Hanbali dia very straight lah, ya. Dia anggap benda ni wajib, sebab tu saya tulis wajib solat, ya. Saya tak tulis sunat solat, saya tulis wajib. Saya ambil istilah mazhab Hanbali tu, di mana dia kata kalau baca sah sembahyang, tapi kalau tak baca mesti sujud sahwi, tak batal, ya. Kita mazhab Syafi'i ada juga istilah tu dalam haji. Haji ni ada fardu haji, ada wajib haji. Dalam bab lain fardu dan wajib sama saja, dalam bab sembahyang, dalam bab puasa. Tapi haji dia beza, wajib haji lain, fardu haji lain. Fardu haji kalau tak buat tak sah haji. Wajib haji kalau tak buat kena bayar dam. Yalah, perspektif masing-masing lah. Dalam bab sembahyang Hanbali dia lihat macam ni, ya. Lepas tu saya tulis istilah itu nak bagi beza sikit, bagi benda yang baru lah, something new lah. Baik, mana tadi? Bila kita bangkit kita kata Rabbana lakal hamdu. First hadis-hadis yang very basic. Yang kedua hadis ada detail sikit. Hadis Rifa'ah bin Rafi', ya, hadis Abu Humaid As-Sa'idi adalah Allahu Akbar apa gitu. Yang ketiga ialah hadis yang ada spesifik hak sunah-sunah tu, tapi dia bukan dalam satu hadis, dia bertebaran, ya. Hadis baca iftitah dia hadis asing, dia single hadis, ya. Banyak hak very spesifik ni dia single hadis, ya. Hadis bacaan-bacaan adalah rukuk, bacaan adalah sujud, semua separate hadis tu. Dia tak adalah satu hadis yang panjang, tak ada. Tapi kalau hadis very basic, lepas tu second ada adalah satu hadis yang panjang. Tapi kalau spesifik tu dia tak ada. Ya, dia mesti hadis yang separate, diriwayatkan oleh sahabat yang ramai, one by one daripada mereka, ya. Baik, Rabbana lakal hamdu, sama juga bila kita kata Sami Allahu liman hamidah, disunahkan kita kata Rabbana lakal hamdu secara amnya, baik orang yang sembahyang bersendirian maupun sembahyang cara berjemaah. Sebagai ulama kata kalau berjemaah imam tak kata Rabbana lakal hamdu, imam kata Sami Allahu liman hamidah saja, makmum yang kata Rabbana lakal hamdu, dia bagi beza. Macam tadi lah, ya. Masa ada hadis tu dia kata idza qala al imam ghairin apa Sami Allahu liman hamidah. Bila imam kata Sami Allahu liman hamidah, faqulu, kamu kena kata begini. Jadi dia beza. Imam baca hak tu, makmum baca hak ni. Sebab tu sebagai ulama melihat perspektif itulah. Dan dia kata ni lebih sunnah. Sebenarnya sunnah belaka, dua-dua tu sunnah juga, kan. Hak ni dia more spesifik. Adapun makmum baca, imam baca itu dia lebih menggunakan hadis yang am. Hadis yang am, ya. Baik. Rabbana lakal hamdu itu hak basic. Kalau kita baca hak tu, kita pas lah. Dan tak perlu baca lebih panjang daripada itu. Cuma disunahkan kita baca mu. Dalam sunah-sunah yang lain lah, selepas ni ada lagi sunah perkataan tu. Nanti kita sebut di situlah. Okey, kemudian tasbih dalam rukuk ni very basic juga. Ada hadis Rifa'ah tu. Di mana ini tak ada hadis Rifa'ah, ada hadis lain, hadis Huzaifah, di mana Nabi ajar dia sembahyang dan Nabi kata dalam rukuk subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ya. Karena Nabi yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nabi berkata dalam rukuknya subhana rabbiyal azim, ya, dalam Sahih Muslim dan selainnya. Dalam Sunan Abi Dawud ada tambahan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya. Cuma tambahan tu ulama khilaf sahih ke dhaif. Yang kata sahih diambil, yang kata dhaif diambil, ya, tak ambil, ya. Standard mazhab Syafi'i diambil lah. Jadi mazhab Syafi'i sebenarnya dari sudut bacaan tasbih dia ada dua, subhana rabbiyal azim, which is sepakat para ulama, kemudian subhana rabbiyal azim wa bihamdi, which is khilaf para ulama.
Ya. Imam Syafi'i dalam which is buku dia yang paling latest, dia hanya ajar subhana rabbiyal azim. Ya. Imam Ghazali rahimahullah dia ada 4 buah fiqh yang penting, kitab fiqh dia ya. Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. 3 yang terawal dia ajar subhana rabbiyal azim, satu lagi dia ajar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya. Jadi berdua-dua boleh baca, tak ada masalah. Tapi saya personally banyak baca subhana rabbil azim, once a while saya baca wa bihamdi. Ya. Baik. Kita baca tu pas. Kalau tuan-tuan ingat banyak zikir lagi bagus. Boleh baca saja secara bersilih ganti dan boleh juga digabungkan. Kalau kita berjemaah, kita baca secara bersilih ganti. Tak ada pun dalam buku mazhab Syafi'i. Dia zikir ni tuan dia beri open. Dia tak ada mazhab ni zikir ni, mazhab ni zikir ni, tak ada. Kita belajar buku basic, itulah yang ada. Kerana mazhab ni dia pilih satu-satu lafaz yang the best. Adapun buku-buku yang detail macam Nawawi Al-Majmu', Ibnu Qudamah Al-Mughni, semua zikir yang sahih daripada Nabi dia masukkan. Ya, asal sahih saja, asal sabit daripada Nabi. Dan digalakkan kita baca secara bersilih ganti once a while. Semayang ni kita baca macam ni, semayang ni kita baca macam ni. Dan kalau kita bersendirian, digalakkan oleh mereka atau majoriti para ulama, kita membaca keseluruhannya. Ialah kita kalau semayang seorang, rokok nak baca panjang, bacalah banyak-banyak sikit kan, dan campur-campur sikit lah ya. Tapi kalau berjemaah tak boleh lah, pasal mana kita baca banyak wirid kan, baca 3 kali ya. Jadi memadai dengan satu, kemudian kita baca secara bersilih ganti kalau kita hafal semua. Tapi kalau kita ingat satu tu, baca tu kan. Tapi kalau kita boleh ingat, dan dia tak ada beza sangat ya. Baik. Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar lah, kalau kita nak lihat wirid-wirid atau zikir yang dibaca oleh Nabi, specifically in prayer, kita tengok dalam Al-Azkar ya. Kerana itu complete lah, mana ada riwayat Nabi baca tu, especially yang sahih, dia masuk belaka ya. Dan mana-mana lafaz yang kita baca hasala lahu sunnah, maka dia dapat pahala sunnah, because ini dibaca oleh Rasulullah SAW ya. Baik, jadi subhana rabbil azim ya, rukuk kerana Nabi yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbil azim ataupun subhana rabbil azim wa bihamdi. Kita baca tu settle. Tasbih dalam sujud sama juga, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, boleh tambah wa bihamdihi juga dalam riwayat yang samalah ya, kerana Huzaifah dia sebut Nabi ajar begitu. Baik, kemudian doa semasa duduk, yakni duduk antara 2 sujud sama juga ya. Riwayat sahih Nabi baca rabbighfirli 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 wa karraraha, Nabi ulang ya. Itu juga Sahih Muslim tak silap saya. Dan sebagian buku fiqh menggalakkannya. Ada lagi riwayat-riwayat yang lain. Yang tuan-tuan baca rabbighfirli warhamni wajibuni wahdini warzuqni. Itu satu riwayat. Itu ada dalam Sunan Abi Daud daripada siapa ya? Zaifah tak silap saya. Itu juga very famous one. Ada riwayat yang bertebaran dengan sedikit tambahan. Rabbighfirli warhamni wajibuni wahdini warzuqni, ada wa'afini, ada wa'fu anni. Boleh saja tambah. Walaupun riwayat tu ada yang dhaif dan tidak disahihkan oleh sebagian para ulama, tapi sebagian menggalakkan kerana dia doa boleh saja ya. Baik, jadi kita baca itulah rabbighfirli warhamni wajibuni wahdini warzuqni, ataupun rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni ya. Ada banyak riwayat. Satu Nabi kata rabbighfirli 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 rabbighfirli. Satu rabbighfirli warhamni wajiburni wahdini warzuqni. Satu lagi rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Wa'afini Nabi ganti wajiburni. Wa'afini makna afiatkanlah aku, sihatkanlah aku. Wajiburni maksudnya jadikanlah aku orang mudah diterima doanya ya. Ataupun terimalah hajatku ya. Ada riwayat-riwayat lain yang bertebaran, ada tambahan wa'afini ujung tu, wa'fu anni, boleh aja nak baca, tak ada masalah sama sekali. Bahkan dalam sebagian buku fiqh yang furu' ni dia masukkan tambahan-tambahan itu. Dan kalau kita lihat dalam fatwa terdekat lah, mufti wilayah dulu Dr. Zul, dia pernah hurai bab ni. Dia kata tambahan-tambahan ketika duduk antara 2 sujud adalah harus, walaupun ulama berselisih tentang status sahih dan dhaifnya, because this is doa. Dalam bab doa ni dia agak terbuka lah, okey je ya. Ya. Masa baca Rabbana lakal hamd,
Boleh kita baca Hamdan? Boleh. Ada tambahan tu dalam sunat tu, dia digalakkan tambah. Dalam bab sunah perkataan tu nanti ada tambahan pada tasbih rukuk, tambahan pada tasbih sujud. Ada. Yang basic tasbih setakat tu lah. Nak baca panjang lagi boleh saja. Mana pasal ada riwayat lain. Ataupun kita nak tukar dengan lafaz yang lain boleh saja. Tapi yang paling basic ialah tasbih. Ya, kerana sebahagian para ulama, saya tak tahulah majoriti atau tidak, mengatakan bahawa seafdal zikir semasa rukuk ialah tasbih. Dan begitu juga semasa sujud. Maksudnya kalau kita nak baca zikir yang lain, kita baca dulu hak ni, lepas tu after that baru kita baca yang lain. Itu ulama-ulama Hambalilah dia straight bab ni. Kerana Nabi ada sebut dan perintahkan dalam sunat Abi Daud daripada Ibnu Abbas, di mana Nabi kata idza raka'atum Nabi kata fa amma ruku' fa'azimu fihi rabb Nabi kata fa amma ruku' fa'azimu fihi rabb wa amma sujud fa'aksiru bid-du'a fa innahu qaminun ayustajaba lakum. Buka hadis tu. Ni hadis bila Allah Taala tu ayat fasabbih bihamdi rabbika, bukan ayat tu. Allah, ayat mana ada tasbih surah-surah yang pendek tu, ada tasbih hujung tu, surah apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Surah apa tu? Ingat tak? Ada tak ayat macam tu? Saya tak ingat. Ada ayat Quran Allah Taala turun maka bertasbihlah. Saya tak ingat surah yang mana. Kemudian Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum. Tasbih ni letakkan pada rukuk kamu. Lepas tu turun ayat pula tentang sujud. Maka Nabi kata ij'aluha fi sujudikum. Hak tasbih ni letak dalam dalam sujud. Kalau kita confuse kita Jadi based on this hadis, ulama kata tasbih masa rokok dan sujud ni mesti didahulukan. Sebab tu kita lihat mana-mana mazhab pun, kalau bacaan masa rokok dan sujud, dia mesti masuk tasbih tu. Dia tak masuk lain, walaupun lain sahih juga dia masuk ni, pasal macam ada penekanan di situ. Dan ada banyak riwayat Nabi membaca tasbih rokok subhana rabbil azim dan sujud subhana rabbil a'la. Jadi sebaik-baiknya kita baca hak ni, kemudian kalau kita nak baca lain kita tambah. Kalau dalam keadaan kita sembahyang bersendirian, kita boleh tambah lah. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah, kita baca hak ni atau kita baca lain secara bersilih ganti pun okey juga. Tapi tasbih tu amat-amat ditekankan lah. Ya. Apa saya membaca? Apa dia? Kita baca tasbih tu, yang sujud tu kita baca dekat masa rukuk. Apa itu? Oh, kalau tasbih masa rukuk kita baca masa sujud. Tasbih masa sujud kita baca masa rukuk. Okey, dia sebenarnya ada dua versi bacaan waktu itu. Pertama ialah Nabi beza-beza. Di mana rukuk Nabi kata subhana rabbil azim. Sujud Nabi kata subhana rabbil a'la. Tapi ada banyak juga riwayat Nabi baca rukuk dan sujud dengan zikir yang sama. Nabi rukuk pun baca subuhun qudus rabbul malaikati waruh, kata Aisyah Rasulullah Muslim. Nawawi masuk dalam buku dia Al-Majmu' dalam Al-Askar, ya. Dan sujud pun Nabi baca begitu. Ada ujung-ujung usia Nabi banyak baca masa rukuk dan sujud. Kerana Nabi yuksir an yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rukuk Nabi baca begitu, sujud pun Nabi baca begitu. Dia ada rukuk sujud ni beza-beza, ada yang the same zikir, ada juga. Macam Ali bin Abi Talib dan sunat Abi Daud, dia kata Nabi bila rukuk Nabi baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Bila sujud Nabi kata Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Dia ada beza sikit. Ada hak jenis lagu tu. Ya. Cerita dia macam tu lah. Jadi kalau kita ingat satu zikir, kita tambahlah koleksi zikir kita, baca secara bersilih ganti. Dan bila kita sembahyang bersendirian, kita boleh baca, kita nak rukuk sujud lama kan. Patut rukuk sujud ni lama masa kita sembahyang seorang, ya, terutama bila kita sembahyang di rumah lah, ya, main sunat biasa atau qiyamul lail atau seumpama. Baik, kemudian doa semasa duduk, saya dah beritahu. Tasyahud awal sama juga, ya.
Memang Nabi tak miss tasyahud awal bila Nabi solat more than 2 rakaat. Ya. Idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqulu, kata Nabi lah, hadis Ibnu Mas'ud lah, Sahih Muslim, bila kamu semayang maka setiap 2 rakaat hendaklah kamu bertasyahud dan kamu kata begini. Ya. Sebab itu sebagian para ulama termasuk mazhab Syafi'i lah, tasyahud awal ni dia sunat yang agak preferable lah, sehingga dia kata sunat tasyahud awal ni sunat ab'ad. Kalau kita tinggal, kita kena sujud sahwi. Ya. Kerana Nabi perintahkan. Dan dalam hadis Zul Yadain, ya, yang very famous dalam Sahih Bukhari Muslim, bila Nabi miss tasyahud awal, Nabi sujud sahwi, end of prayer. Jadi nampak dia satu perbuatan yang ditekankan. Cuma Nabi tak ulang balik semayang, ataupun Nabi tak tambah rakaat. Masa dia bukanlah rukun atau fardu. Dia cuma sunnah yang kita mesti buat lah. Kalau kita tinggal, kita miss lah, dan kita kena sujud sahwi lah. Ya. Dan kita tak boleh tinggal secara sengaja sebenarnya. Sebagian para ulama kata tinggal secara sengaja teramat-amat makruh walaupun tidak haram. Kerana Nabi tak tinggal dengan sengaja, Nabi tertinggal. Ya. Dan siapa yang tinggal dengan sengaja, dia tak perlu sujud sahwi, kerana sujud sahwi hanya untuk tinggal yang kita terlupa saja. Nama pun sujud sahwi, sujud terlupa. Tapi mazhab Syafi'i dia berbeza sikit, di mana kalau awak tinggal dengan tidak sengaja, dia kata kena sujud. Kalau awak tinggal dengan sengaja, lebih-lebih lagi kena sujud. Jadi dia tetap mensyaratkan, tidak mensyaratkan, mensunahkan saja dia sujud sahwi walaupun ditinggalkan dengan sengaja. Tapi kalau boleh jangan tinggal dengan sengaja lah. Kok mana nak cepat pun tasyahud lah, sebab tasyahud awal ni tidak panjang, dia ringkas saja. Tapi kalau kita tinggal dan tidak sujud sahwi, tidak membatalkan sembahyang, tapi satu sunnah yang besar kita telah tinggalkan, dan dia more important dan bacaan-bacaan dalam tasbih lah, rokok. Sebab itu hayat, itu yang small one, yang ni lebih penting. Kemudian duduk tasyahud awal lah. Duduk tasyahud awal maksudnya bila kita tasyahud, kita kena duduk. Dan duduk tu sebenarnya dia termasuk dalam wajibus solat, wajib semayang. Hambalilah. Kalau Syafi'i dia sunat ab'ad. Tahiyat awal pun sunat ab'ad, duduk tahiyat awal pun sunat ab'ad. Ya. Dan Nabi memang bertasyahud dalam keadaan duduk. Sebab tasyahud ni dia rukun duduk. Ya, dia semacam duduk antara dua sujud dan selain. Jadi memang Nabi duduk lah. Bahkan Nabi kata idza qa'adtum, bila kamu duduk, kamu tasyahud, kena duduk. Ya. Baik. Habis Pak Turut. Ada soalan? Ada nak tanya apa-apa? InsyaAllah. Jadi ada dua soalan. Ada saya dengar orang kata Sami Allah, bukan Sami Allah. Sami'a dengan alif. Sami'a tak tahulah maksud dia apa. Sami Allah maksudnya Allah itu mendengar. Bila kita kata Sami'a, tak tahulah maksud dia apa kan. Tak tepat lah. Tapi tak membatalkan solat, kerana lafaz Sami Allah dia bukan rukun. Kalau rukun batal sembahyang ataupun tidak sah lah solatnya, dan dia mesti betul kan. Tapi kalau tak sah, tapi kalau tak betul Sami Allah tu dia tidak rukun. Tapi tak baiklah. Masa kita kena tegur lah, kalau ada member kita baca macam tu, kita kena tegur kan. Sami Allah lah dengan ain lah. Baca tu mesti ikut makhraj dia lah. Kalau ain, ain lah. Kalau kita baca alif, dia maksud tak kena. Zikir tu macam tu kaedah dia. Ya. Ada lagi? Tu ya. Sujud sahwi dua kan? Dua kali. Dua kali. Sujud sahwi ni sujud yang kita buat dalam sembahyang. Dia sujud tuan-tuan, dia ada 4 sebenarnya dalam sembahyang ni. Pertama sujudus solah, sujud sembahyang. Yang kedua sujudus sahwi, sujud lupa, juga dalam sembahyang. Yang ketiga sujudut tilawah, sujud bacaan. Dalam sembahyang, luar sembahyang. Bila kita baca ayat tertentu, dia ada perkataan sujud. Nak kenal senang aja, dalam mushaf tu kita baca dia ada garisan dan dia ada gambar masjid untuk cetakan-cetakan yang latest lah, yang moden kan. Kemudian keempat ialah sujud syukur. Sujud syukur ni hanya outside prayer, luar sembahyang. 4 ni je. Ya. Adapun selain daripada 4 ni tidak disyaratkan. Dan majoriti ulama memakruhkan walaupun tidak mengharamkan, dan segelintir membidahkan kalau kita saja-saja sujud. Unfortunately, biasa orang tak boleh lah suka buat kan. Lepas sembahyang je dia sujud. Cuba tanya dia, pasal apa awak sujud? Dia pun tak ada jawab. Dia tengok sini ada sujud, dia pun sujud.
ikut-ikut je. Ya. Jadi jap. Jadi sujud pasal sujud ni ibadah. Ya. Of course lah kalau kita sujud kepada Allah. Baik, sujud sahwi ni ialah sujud bila kita lupa lah. Sahwu atau sahwi ni makna lupa. Kita lupa je, kita sujud sahwi lah. Apa-apa tu tak lupa, dia disyariatkan untuk kita sujud sahwi. Disunahkan lah. Macam-macam kita lupa. Bukan hanya lupa rakaat. Kita ingat bila kita lupa rakaat saja kita sahwi ni. Kita lupa-lupa yang lain pun kita boleh sujud sahwi. Kan? Kita lupa bacaan contohnya. Ya? Dia sebenarnya sujud sahwi ni dia nak tampung benda-benda yang kita buat. Dia sujud sahwi ni ada dua konteks. Satu konteks kita orang kata shock atau lupa, betul tak? Rakaat berapa ya, itu satu hal. Yang kedua ialah bila kita, dia ada bab dia nanti ni. Yang kedua ialah bila kita terlebih ya, patut dah rakaat keempat dah, patut imam bangun pula, yalah, ingat ada seorang rakaat lagi, bangun dah tegak dah imam, makmum tegur, subhanallah, turun balik. Kena sujud sahwi kali orang kata, pasal dia sudah melakukan lebih. Ya. Kalau tak straight badan tak apa, dia bangun pun turunlah tak apa. Ini kalau dia luruh dah, siap duduk diri lagi lama kan, apa hal rasa, itu dia dah terlebih. Dia kalau terkurang pun sama, terlebih pun sama, syak pun sama. Dia ada tiga, az-ziyadatu fi shalah, an-nuqsan fi shalah, asyak fi shalah. Kalau lebih, kalau kurang ataupun syak, tiga ni memang kita digalakkan sujud sahwi, tapi tidak wajib. Tapi dua kali lah maksudnya. Dan kita juga boleh sujud sebenarnya before salam dan after salam sebenarnya. Ya. Tak ada masalah sama sekali. Cuma yang standard mazhab Syafi'i, apa-apa sujud sahwi before salam. Ya. Kalau kita sujud selepas salam, dia tidak afdal. Dan sebagai ulama Syafi'i kata tidak sah sujud itu. Tapi tak membatalkan sembahyang. Ya. Sebagai ulama pula kata sujud semua after sembahyang. Macam Hanafi, tak ada before sembahyang, semua lepas sembahyang. Ya. Semua after sembahyang, after salam. Hambali Maliki dia agak unik lah, dia membeza-bezakan. Ada yang before sembahyang, ada yang before salam, ada yang after sembahyang. Ulama kontemporer yang moden-moden ni banyak ambil tu. Jika kita lihat nas secara keseluruhan, pasal dia dakwaan nasakh, katanya hak lepas sembahyang tu nasah dah. Macam ulama Syafi'i dia kata, hak sujud lepas sembahyang tu nasah dah, mana tak ada dah, hak ada before sembahyang, before salam. Kalau Hanafi pula dia kata hak sebelum salam tu nasah dah, dia dakwa gitu pula. Hak ada lepas salam, before salam sudah dinasahkan, has been demolished, mana tak ada. Tapi Hambali, Maliki dan ulama yang kontemporer termasuk Qardawi, dia kata tidak demolish, bukan demolish, apa dia panggil, tidak dinasahkan lah, maksud masih ada konteks tu. Ya. Kalau kita lebih after sembahyang, kalau kita kurang before sembahyang, kalau kita lebih after salam, kalau kita kurang before salam. Kalau kita syak pula, tengok keadaan. Kalau kita syak, kita ambil yang kurang before salam. Kalau kita syak, kita ambil yang kita lebih yakin after salam. Dia ada beza-beza. Tapi dia sujud macam biasa lah. Dan tak ada bacaan yang spesifik semasa sujud sahwi, melainkan bacaan yang kita baca masa sujud macam biasa. Tu kata An-Nawawi rahimahullah. Cuma sebagai ulama-ulama yang terkemudian ni, yang furuk-furuk ni kan, dia galakkan baca apa ni? Subhanamallah yanamu wala yasu. Itu sebenarnya tak ada nas, itu galakan saja untuk dibaca dalam sebahagian buku tapi tidak semua. Dan yang standard mazhab Syafi'i tak sunnah baca yang tu. Standard mazhab Syafi'i ialah kita baca saja apa-apa bacaan dalam sujud macam biasa. Itu yang ditarjih oleh ulama-ulama kita macam Nawawi ya. Tapi kalau tuan nak baca pun tidak salah, dia masihlah konteks tasbih, tapi dia tidak warid. Sebab kalau kita lihat riwayat-riwayat Nabi sujud sahwi, tak dinyatakan apa yang Nabi baca. Summa sajada fa atala fi sujudihi.
Nabi sujud, kemudian Nabi melamakan sujudnya. Itu je ada dalam riwayat-riwayat. Tak disebut apa yang Nabi baca. Jadi kata Nawawi, back to basic lah. Apa yang kita sujud, itulah kita baca. Itulah mentasbihkan Allah dan kata Allah ni maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Dan boleh saja ataupun applicable untuk kita baca mana-mana yang warid, yang datang daripada Nabi dalam bab sujud lah. Boleh saja kita baca. Melainkan kalau ada riwayat sahih macam sujud tilawah kan. Sujud tilawah ada riwayat Nabi baca sajada wajhal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaka sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ada beberapa sahabat Nabi yang bagi tahu Nabi baca macam tu. Dan dia sahih. Termasuk isteri Nabi sendiri, dia kata bila Nabi sujud tilawah, Nabi baca tu. Jadi kalau ada riwayat sahih, kita baca yang ni. Tapi tak salah untuk kita baca mana-mana wirid yang sujud, tak salah. Tapi kalau tak ada riwayat sahih, dia kembali kepada bacaan sujud yang asal lah. Itu saja. Boleh? Ada lagi? Cukup dah? Okey. Ada tanya apa lagi tak? Bab tu? Tak ada? Kemudian sunnah perkataan ya. Sunnah perkataan tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Pertama, iftitah. Iftitah ni merujuk kepada apa yang kita baca tak kala kita masuk ke dalam sembahyang. Iftitah daripada perkataan iftataha yaftatihu iftitah. Ada sebagai ulama menggunakan istilah istiftah. Dua-dua ni applicable, digunakan dalam syarak kerana hadis Nabi digunakan. Sebagian sahabat kata kana Nabi idza iftataha as-salah, bila Nabi membuka sembahyang, dan sebagian yang lain mengatakan bahawa kana Nabi idza iftataha as-salah, bila Nabi membuka sembahyang. Dua-dua makna buka. Iftataha pun makna buka, istaftaha pun makna buka. Istilah tak ada isu sama sekali. La musyahata fil istilah, boleh guna apa-apa istilah. Tapi yang merujuk kepada bacaan terawal tak kala kita masuk ke dalam sembahyang. Ya, kana Nabi idza qama ila shalah kabbara wa sakata hunayya. Summa qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Araita sukutaka baina takbir wa qira'ah ma taqul. Abu Hurairah kata dalam Sahih Muslim, Nabi bila dia masuk ke dalam sembahyang, dia takbir kemudian dia senyap. Habis sembahyang aku tanyalah dia, apa yang kau baca masa kau senyap tu? Nabi pun kata, aku baca Allahumma ba'id baini baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqas sabul abyadu minad danas. Allahumma aghsilni bil ma'i wasajji wal barad. Itu salah satu bentuk iftitah. Dan ada banyak lagi iftitah-iftitah yang lain. Antara besi bacaan yang banyak iftitah lah. Ya, ada yang panjang, itulah. Ada yang pendek sikit. Ya. Allahu akbaru kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Itulah sunnah Abi Daud. Hadis Ali bin Abi Thalib, wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki. Itu panjang juga. Ya. Ada sebagai ulama dia gabung Allahu akbar kabira dengan wajjahtu. Sebenarnya dia ada riwayat yang berbeza-beza. Ya. Ada riwayat Nabi baca very simple. Dan kitab sunan daripada Umar Al-Khattab, itulah subhanakallah bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Okey. Kita selalu kita baca Allahu akbar kabira. Mati kan? Kita sukun kan? Baru kabira kalau ikut nahu. Betul. Bukan ikut nahu, memang bahasa Arab. Memang hadis pun macam tu. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita baca Allahu akbar kabiran, dia tak tepat. Kerana akbar tu kalau kita baca straight, dia mesti hidup lah. Itu bahasa Arab, itu kaedah pembacaan qiraat. Kalau kita stop baru Allahu akbar. Tapi di situ kita tak stop sebab ada masdar Allahu akbaru kabiran. Kabiran ada tu, kenapa kita stop di situ? Jadi tak tepat. Tidak membatalkan sembahyang, tapi saya ingat makruh macam tu lah, kerana kita baca dengan bacaan tidak tepat. Dan ulama-ulama kita tuan-tuan, bacaan-bacaan begini walaupun dia tidak wajib, kalau tak betul, tak tepat, memang dia kecam. Dan dia kata kalau ia doa, ia menyebabkan doa kita tidak mustajab. Kalau dia zikir, dia menyebabkan zikir kita kurang berpahala di sisi Allah. Tapi dapat pahala, bukan kata tak dapat. Walaupun tak menjejaskan ibadah-ibadah tertentu. Salah Allah memang banyak bacanya tu. Allahu akbar kabira. Dia ingat berhenti kot. Tak ada berhenti kat situ, tak ada stop kan?
Tak ada wakaf. Pasal ada kabiran. Kabiran tu masdar kepada Allahu Akbaru kabiran. Bukan masdar. Dia panggil apa lah? Tapi tak boleh berhenti lah cerita dia. Ya? Kecuali Allahu Akbar. Walhamdulillah. Kalau begitu boleh. Tapi pasal ada kabiran tu. Allahu Akbar kabiro. Baru boleh berhenti. Kalau tu nak berhenti, Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsiro. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau nak berhenti lah. Kalau tak nak berhenti, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak gitu lah. Okey, jadi iftitah ya. Tuan-tuan boleh baca mana-mana iftitah tahu tanpa membezakan ini sembahyang fardu ke, ini sembahyang sunat ke, ya. Kerana ia ada bacaan yang dibaca oleh Nabi. Dan ulama pun sebenarnya tak sepakat adakah ini Nabi baca dalam fardu, ini Nabi baca dalam sunat. Cuma ada sebagian ulama dia hurai dari sudut tu. Sebenarnya kita baca. Ya, ada macam-macam versi ya. Dan kadang-kadang Nabi juga baca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Pasal ada dua kes. Satu sahabat dia mari sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia mari itu masa yang tidak ada. Ada riwayat lain datang sahabat masa iftitah dia baca Allahu Akbar alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Dan dua-dua kes ni after sembahyang Nabi tanya dia, apa yang kau baca? Dia kata aku baca begini dan begini. Nabi kata tadi aku nampak malaikat turun. Ya. Sebab itu memanglah peringkat awal sahabat yang baca, tapi setelah dia di endorse oleh Rasulullah, dia masuklah dalam sunnah takririyah dia panggil, mana Nabi mengakui. Tapi tak bermakna kita boleh reka zikir kita sendiri pula. Dalam doa tak apa, macam masa kita rokok, masa kita sujud, kita nak baca apa-apa zikir yang tuan-tuan nak zikir sendiri, nak doa sendiri, itu okey. Tapi dalam waktu-waktu yang lain dia terikat kepada zikir yang warid dan syara' lah. Bukan makna bila sahabat baca boleh tu. Dan memang ada ulama kita kata apa-apa zikir yang dibaca dalam sembahyang, walaupun dia tak warid, dia tidak membatalkan sembahyang. Dan kalau ia melibatkan doa, ia diharuskan. Sebab doa ni dia very open. Ya. Cerita dia macam tu lah. Jadi ada tempat-tempat tertentu ada zikir-zikir kan, macam masa rokok, masa ni. Tapi ada juga tempat-tempat yang kosong. Tempat yang kosong juga ulama mengharuskan zikir dan sebagainya, menggalakkan. Contohnya macam macam Imam Nawawi kan. Imam Nawawi ni dia lain sikit dengan standard mazhab Syafi'i, di mana imam ni dia galakkan lepas dia baca Fatihah, dia tunggu makmum dia habis Fatihah dulu. Agak-agak makmum dia dah habis Fatihah baru dia start membaca surah. Jadi apa yang nak dibaca oleh imam ketika menunggu makmum yang baca Al-Fatihah? Dia tasbih subhanallah ataupun alhamdulillah. Kalau ikutkan qiyam tu bukan waktu untuk tasbih, tapi untuk isi masa dia kata harus. Itu pendapat dia lah. Ya. Tapi yang paling standard kita tak perlu tunggu makmum. Ya, kita boleh saja terus membaca surah selepas membaca Al-Fatihah. Tapi kalau ada imam tu dia tunggu makmum baca, mungkin dia ikut Imam Nawawi kot. Okey je, tak ada masalah sama sekali. Ya. Saya ada buat juga jarang-jarang ya. Ya, ada soalan boleh tanya. Ya, saya pernah melihat kedua-dua versi ini dilakukan. Versi apa? Versi mengenai solat subuh. Okey. Maknanya dia datang solat subuh di rakaat yang kedua. Okey. Dia sempat baca qunut bersama imam tu. Bila dia sambung selepas imam bagi salam, haruskah dia baca qunut sekali lagi sebab dia rakaat kedua atau tidak? Saya tengok dua-dua pendapat. Okey, qunut ni sebenarnya dia rakaat kedua. Kalau kita rakaat pertama kita dah qunut, ialah jemaah rakaat kedua, kita rakaat pertama kan. Tapi kita qunut juga sebab kita makmum, kita kena ikut imam, ikut jemaah yang ada. Kita qunut lah. Tapi qunut tu tak dikira. Bila kita bangkit untuk rakaat kedua, bagi orang yang berpegang qunut ni sunat, dia qunut lagi sekali ya. Kalau dia tak qunut, maksudnya dia telah meninggalkan sunnah. Kalau mazhab Syafi'i abad. Dan dia digalakkan untuk sujud sahwi, tapi tidak wajib. Ya.
Melainkan kalau dia memang belajar, dia berpegang kunut subuh tak sunat, jadi dia kunut sebab ikut imam. Rakaat kedua dia tak kunut lah. Ada dua kemungkinan lah di situ. Tapi kalau dia anggap benda ni sunat, dia pun berpegang dengan mazhab Syafi'i, tiba-tiba dia tak buat kerana anggap benda ni dah tak sunat sebab aku rakaat pertama dah kunut, itu tak tepat. Jadi kena tanya dia, pasal apa awak tak kunut? Awak. Jadi di situlah dia punya tu ya. Ada soalan lagi? Dah isyak lah kita ni. Satu lagi Ya. saya pernah nampak, tapi dia ni bukan Syafi'i lah sebab dia orang Saudi. Okey. Dia bagi salam. Okey. Lepas tu dia ni dianggap orang yang berilmu di antara kalangan kami ni. Ah. Dia bangun berdiri, dia sambung lagi satu rakaat. Bila dia Apa tu? salam lagi sekali, saya tanya dia tadi solat apa? Dia kata sebab dia tertinggal satu rakaat. Jadi dia sambung lepas salam, dia sambung lagi. Okey. Betul tu. Betul lah. Dia dah salam dah. Dia dah salam. Lepas tu dia sambung lagi sebab dia ingat kan, ataupun mungkin dia bila kita dah salam, tiba-tiba kita syak, aku baca tak baca tadi Fatihah rakaat kedua, ataupun berapa rakaat aku semayang. Kalau after semayang tak perlu kita layan lagi, dah complete dah. Dia bila syak dalam semayang ni yang kita kena ada pertimbangan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis. Our business is over already. Tak payah nak fikir-fikir. Melainkan kalau yakin, rakaat kedua dah aku tak baca Fatihah. Kalau yakin begitu, kalau baru habis salam dan kita belum lagi buat benda-benda yang lain, kita boleh saja bangkit, kita cukupkanlah. Kalau kita tak baca Fatihah contohnya, tambah lagi satu rakaat. Pasal kita tinggal dah melangkau. Bila dah melangkau, walaupun kita tinggal satu rukun, kita kena buat satu rakaat. Melainkan kalau kita tinggal dalam the same rakaat, masa sujud, alamak tadi aku tak baca Fatihah, bangkitlah Fatihah balik. Tapi kalau kita dah melangkau, bila kita dah rakaat keempat, baru kita ingat, tadi rakaat pertama aku tak baca Fatihah. Takkan kita nak kotor 4 rakaat balik? Jadi 8 rakaat lah kita semayang. Tak perlu, kita hanya tambah satu rakaat saja. Walaupun kita miss rukun tu di mana-mana rakaat, hanya tambah satu rakaat saja. Cerita dia macam tu. Tapi kalau dah salam, tak payah nak fikir-fikir lagi. Melainkan kalau kita yakin kita tinggal benda tu, syak after semayang dia tidak memberi kesan. Semayangmu telah diangkat kepada Allah. Habis. Dia dalam semayang ni yang kita nak kena ni kan. Cerita dia gitulah. Tahiyat baca 2 kali macam mana? Okey. Kena baca lah masa nak salam nanti. Nak salam nanti baca. Tak, kita dah habis semayang, mana kita ingatkan dah habis. Lepas tu kita ingat, nak tambah soal lagi. Mungkin dia tertinggal atau seumpamanya, dia bangkit, dia tambah satu rakaat, dia tasyahud lah. Yang tambah memang kena tasyahud sebab itu rakaat terakhir mesti tasyahud. Tengok dah berapa dia tambah. Kalau dia tambah 2, yang terakhir itu tasyahud, yang mula-mula tu tak payah tasyahud. Tak, yalah tengok berapa dia tambah. Kalau dia tambah 1, kena tasyahud lah yang last tu. Okey tu cukup tu. Insya-Allah taala, mudah-mudahan sikit sebanyak kita berkongsi. Next nanti kita sambung selepas iftitah lah ya. Aku Luqman Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah.